Jadi ada solat duha kan. Dan juga yang paling senang selawat 10 pagi, 10 kali pagi dan 10 pagi, petang ataupun malam baca mak surat pagi dan petang. Dan juga semua ni kita jadikan sebagai amalan-amalan fardi untuk diri kita sendiri, dan juga boleh berjamaah, ada yang boleh berjamaah. Jadi jadi dengan tidak melengahkan masa dijemput Ustazah Halimah untuk meneruskan TTQ kita. Okey, jazakillah khairan katsira sahabat kita pengurusi Babunsing yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian, yang juga saya kasihi, syukur kita kepada Allah kerana dapat pada pagi ini terus kita bersiaran, sebab minggu lepas kita tertangguh sebab ada sambutan yang lain. Okey, alhamdulillah dapat kita bersama seperti peringatan-peringatan yang diberikan oleh sahabat kita tadi cukup padat untuk mengingatkan kita supaya terus beramal soleh dan melakukan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antaranya yang kita sedang lakukan pada saat ini ialah kita berusaha untuk terus berjinak mendekatkan hati kita kepada Al-Quran. So dalam usaha untuk kita terus insya-Allah menjadi orang-orang yang tergolong di dalam golongan Allah sebutkan, orang-orang yang mendapat syafaat di akhirat nanti ialah orang-orang yang membaca Al-Quran. So begitu juga kita menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah, bacalah Al-Quran dengan tartil dan surah Al-Muzammil ayat 4. Dan banyak lagi ayat-ayat lain sebagai motivasi kita untuk terus bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menganjurkan kita perbuatan amal soleh daripada sekecil-kecilnya sehinggalah kepada sebesar-besar amal, insya-Allah. Jadi sama-sama kita untuk faham, hayati, amal dan memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Okey, insya-Allah. Okey, nama salam kepada ada yang baru join. Sekarang untuk pengetahuan, saya dah berada di Malaysia. Sebelum ni saya berada di Iran kan. Tu gambar kat bawah tadi, gambar kat Iran. Buat masa ni saya berada dalam masa yang agak lama kot di Malaysia. Mungkin balik terus ke wallahualam. So kita dah dekat dekat di mata, dekat di hati, insya-Allah. Okey. Jadi siapa yang ada yang baru join, alhamdulillah saya mungkin buat satu pengulangan tentang, mungkin ada yang tertanya apa itu TTQ, tahsin tadabbur Al-Quran kan, tahsin ataupun tajwid iaitu kita dalam usaha untuk kita terus membetulkan, memperkemaskan, memperelokkan, mempercantikkan, memperbaiki kualiti bacaan kita. Sebab ini satu tuntutan bukan sehingga sempurna. Supaya setiap huruf itu keluar pada makhraj yang betul, ataupun menyebut huruf tu pada makhraj di tempat makhraj ni tempat keluar yang betul, dan memenuhi sifat-sifat huruf. Sifat-sifatnya pun juga kena disempurnakan supaya bacaan kita tartil, di samping kita menghayati. Bila bacaan kita sempurna, kita akan lebih tenang dan dapat menghayatinya, dan juga seterusnya kita mentadaburinya selepas kita membaca, insya-Allah. Okay, dan yang mungkin masih tersangkut-sangkut, yang belum mahir, jangan risau, sebab Allah golongkan mereka ke dalam golongan orang yang dapat dua pahala. Orang yang mahir akan bersama dengan kiramin bararah ataupun malaikat-malaikat yang mulia, dan yang masih tersangkut-sangkut merangkak-rangkak itu ataupun susah, maka untuknya lagi tak dua ganjaran. Jadi teruslah usaha dan mujahadah, insya-Allah. Baik. Saya ulang balik sedikit 4 perkara asas dalam membaca Al-Quran. Makhraj, makhraj ni tempat keluar huruf, sifat dia tebal, nipis, qolah dan sebagainya. Adanya dengung tak dengung, ada di sana hukum yang sangat panjang perbahasannya, kadar tempoh, wakaf, tidak, tempat kita nak mula dan sebagainya. Okey, baik. Jadi bersedia kita untuk belajar dan juga untuk mengaji lah, untuk menggunakan lidah kita, kerongkong kita, hidung kita, elemen ini untuk dalam penyebutan huruf-huruf. Ingat,
Lidah tu bila saya tunjuk lidah ni, ingat lidah, hujung lidah yang kuning tu, hujung tepi lidah tu, yang hijau tu untuk urut dot tu, terutama untuk urut dot sahaja. Tengah ni bahagian keratan atas kan, tengah dan pangkal. Okey, dan juga ada kerongkong kat sini. Kerongkong pun tak nampak juga. Lidah mungkin kita boleh nampak sikit kan, kata hujung lidah boleh keluarkan kan. Tu hujung, tapi dalam tu tak nampak kat sini. Jadi kita boleh gambarkan dia di dalam. Okey. Baik. Okey, so saya sebut balik, saya ulang kaji semula. Huruf-huruf hijaiyah ada 28, semua ada tempat keluarnya masing-masing, rumahnya masing-masing. Dikongsi rumah dia. Tetapi dia akan berada pada satu je. Tak ada dua rumah, kecuali mim dengan nun, dia ada dua lah. Dia huruf khaisum di hidung. Dia ada istimewa sikit. Okey, baik. Dari masa ke semasa saya akan berulang kaji, jangan risau. Yang baru join pun insyaAllah boleh menguasai ataupun boleh faham. Walaupun dah jauh, jadi macam kura-kura dengan Arnab kan. Kita rasa Arnab tu dah hujung dah kan, dah nak sampai ke garis penamat. Tapi kita ni macam kura-kura contoh kan, baru nak mula. Tapi jangan risau, dalam cerita tu kura-kura yang menyaingi Arnab kan. Tapi dalam amalan kita tak nak, kita nak sama-sama. Kalau boleh kura-kura tu cepat sama-sama Arnab. Bersaing-saing untuk sampai ke garisan penamat. Tapi menuntut ilmu ni tak ada garisan penamat. Dia sampailah kita mati. Barulah tamat usaha kita untuk menuntut ilmu. Okay? Okey, sebab huruf ni pun banyak. Sikit-sikit kita akan sentuh. Okey, jangan risau. Tanda-tanda, alright. Sifat tebal nipis ni kena faham dulu Dalam 27 tu ada tebal, ada nipis. Jangan langgar je. Okey, baik. Banyak kita nak cerita ni. Okey, baik. Saya rasa kita pergi, okey. Sebagai ulang kaji juga lah. Okey, huruf tebal dengan huruf nipis ni sangat penting. Kita ulang kaji sikit tentang huruf tebal. Daripada 28 tu ada okey, 7 huruf tebal. Yang kuning itu huruf tebal. Nanti kita akan praktis cara penyebutan. Dan yang kelabu tu semuanya huruf-huruf yang bersifat nipis. Okey, baik. Okey, kita sebut istilah. Okey, dan juga kalau jumpa dua ni daripada 7 beradik tadi, ada 2 kali tebal, so, to, do, zo. Okey, baik. Kalau sebab teori ni memang panjang. Kalau kita cerita pasal teori nanti tak mengaji pula kan. Tapi kita mengaji sambil itu kita belajar teori. Okey, insyaAllah. Boleh? Semua ready dah? Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan hari ni surah Al-Qamar. Al-Qamar muka surat 528 kalau nak tengok Quran masing-masing. Surah Al-Qamar. Al-Qamar. Okey. Jom kita mulakan dengan ta'awuz. Okey, baik. Kita betulkan juga ta'awuz kita. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca itu dengan sempurna. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, saya ulang. So, lepas ni kalau baca jangan auzubillah. Jangan menyambar, huruf tu menyambar. Nyambar tu, auzubillah. Tak. Dia tak jadi satu harakat, dia setengah harakat. Auzubillah. Okay, so, boleh? Sebab kita pasal kata baca kan, dia laju je, dia sambar je. Sambar tu, tangkap cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huruf tebal jaga. Okay, pause saja. Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca laju pun sama. Kalau kita macam baca, mungkin biasa baca laju. Kita baca yang walaupun kadarnya laju, tapi jaga dia punya sebutan dan makhraj. Mungkin kalau kita laju baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang apa tu banyak tak jelas miss jadi miss kadang-kadang bismillah jadi mim sin pun kena dialirkan alirkan rahmanirrahim. Kalau sudah belajar dengan saya ataupun belajar tajwid alirkan tu maksudnya rohawah kan. Alright, baik ya ni lain pula. Okey, sekejap ya. Salah buka ni. Sekejap. Silap. Okey.
Sekejap ya. Okey. Kita pergi pada surah Al-Qamar. Okey. Surah Al-Qamar ya. Semua ada mushaf ke? Tengok Quran boleh? Ataupun tengok pada saya punya share screen. Okey. Okey, sekejap. Okey. Okey, boleh nampak? Saya besarkan. Okey, baik. Kita mula daripada ayat yang pertama. Seperti biasa, saya akan mulakan 5 ayat yang pertama. Ataupun kita terus 6 lah ni. Okey? Okey. Atau buat 3-3 dululah. Awal-awal ni nak panaskan enjin kan. Kita tak boleh panjang-panjang. Kita ambil 3 dulu, boleh? Lepas tu kita laju sikit. Boleh? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamaru wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamiru wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Okey, 3 ayat dulu kan. Ada yang masih kan, ada yang lambat masuk nanti kan ketinggalan banyak kan. Okey, kita tengok ayat 1 kita bedah. Okey. Iqtarabatis okey, ayat pertama tu dimulakan dengan apa tu? Hamzah wasal. Okey, ada tak benda alif atas dia. Ingat lagi. Jangan ingat ujung dapat pangkal lekap kan. Sekejap. Okey, ini tanda hamzah wasal. Okey, huruf alif atasnya ada kepala sad. Ni tanda, ingat betul-betul tanda ni Huruf alif, dia ada banyak alif ni. Ada yang alif, ini beza sekejap. Hamzah wasal yang kanan. Yang warna turquoise tu, warna cantik. Warna kesukaan kita. Sekarang ramai kalau raya kan. Warna baju raya warna turquoise. Okey, ingat. Yang ingat warna dia, ingat huruf dia. Huruf hamzah wasal. Alif atas je sok kecil. Beza dengan huruf alif ada hamzah itu hamzah qata'. I, O. Kita juga ada alif yang bulat. Itu nantilah yang lonjong. Alif ziyadah. Mustatir, mustadid. Itu nanti. Okey, ingat alif mustadid. Okey, cara nak mulakan. Okey, boleh sedikit ulang kaji. Hamzah wasal ni, maksudnya hamzah yang ditulis. Ditulis dengan huruf alif tu. Yang ini terdapat di awal perkataan. Okey, di awal perkataan. Tadi awal kan? Kemudian dibariskan bila nak mula bacaan pada ni ataupun di tengah perkataan huruf itu kalau sambung kita tak baca, tapi kalau kita nak sambung daripada perkataan itu kita ambil dia hamzah wasal. Kalau sambung kita abaikan, nanti kita jumpa contoh kan. Bila bacaan tu bersambung, sekejap. Bila bacaan bersambung gugur, hilang hamzah. Okey, boleh. Hamzah wasal. Baik. Kita tengok tadi. Okey. Cara sedikit ulang kaji. Okey. Kalau hamzah wasal tu pada lam, bila lam tanda mati alham belah kiri, kita tengok belah kiri alhamdu. Kita akan mula daripada ayat baris atas. Contoh dalam Al-Fatihah. Lam yang lam sebelumnya hamzah wasal. Huruf lam sebelumnya hamzah wasal. Banyak kita jumpa. Kita akan mula dengan baris atas. Okey, belah kanan. Senang je nak ingat petua dia. Belah kanan, kalau hamzah wasal tu bermula dengan bermula pula depan dia. Huruf yang ketiga, okey, belah kanan tu adalah kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga. Huruf ketiga dia. Contoh dinas tu kita tengok pada huruf ketiganya dal kan? Dal tu baris bawah. Kalau baris bawah, kita mula dengan baris bawah. Kita tengok formula dekat atas tu. Baris bawah, mula dengan baris bawah. Begitu juga kalau baris atas, bermula dengan baris bawah juga. Nampak? Saya tulis alif baris bawah. Sama dengan kalau dia berada pada baris huruf ketiga, baris atas atau baris bawah. Mula dengan baris bawah. Okey? Yang baris atas tadi je. Yang huruf lam. Lam mati. Itu baris atas. Jadi ingatlah baris bawah. Kemudian baris depan, yang depan kasrah, mula dengan kasrah. Huruf ketiganya kasrah. Contoh ayat kedua uda'u. Huruf ketiganya o kan, baris depan. Kita mula dengan baris depan. Uda'u.
Kalimah keempat sama juga. Unzur, kita mula dengan baris depan. Yang akhir iqra. Huruf ketiganya ra baris atas kan? Kiralah 1, 2, 3 ra. Ra baris atas, kita mula dengan baris bawah. Boleh? Boleh ingat. Kalau tak ingat, snap lah. Ingat. Iqra. Okay. Ingat baris atas, kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, kasrah atau fathah, mula dengan baris bawah. Kasrah. Kalau huruf depan, depan. Muncung. Yang muncung, ingat lah. Muncung. Yang muncung is muncung. Kalau huruf tu muncung kan? Kasrah kan muncung. Dulu saya ajar. Kena muncung. Okey, boleh? Tu ada kaedah lah sendiri, ingat. Boleh? Baik. Baik. Kita balik tadi. Boleh lama-lama kan tak habis boleh kita baca. Kita kalau bahas tajuk ini, satu ayat tu pun boleh setengah jam. Kan? Kalau dah tahap level 2, 3 kan? Okey, tak apa. Kau kalah kan? Kita baca mula dengan ta tu baris atas, mula huruf ketiga baris atas, mula dengan baris bawah. Kemudian kau tu ada kola. Okey, kola apa dia kola? Kita tengok kola. Kola ada 5. Ba, jim, dal. Ni pengulangan lah bagi yang dah tahu, memang tahu dia lagi mahir. Dah lagi hadam lah. Okey. So lekat insyaAllah. Bagi yang baru mungkin ini permulaan. Hurufnya ada 5. Baju dah nak susun senang. Baju dah kotor. Ba, jim, dal, kotor. Okay, bila dia bertanda mati, ada lantunan selepas menyebutkan huruf tersebut. Ada 2. Okay, ulang kaji. Kotor, ba, jim, dal. Kalau di tengah perkataan dia jadi surah, ringan sikit lantunan. Kalau ujung dia namakan sekolah kubro, agak berat sikit lantunan dia. Okey, bila dia tanda mati. Contoh ato, ab, aj, ad. Kalau baris bawah pun sama. Tadi kan? Okey, apa dia? Rokah. Hurufnya tebal. Huruf apa tadi? Isti'la, huruf tebal. Kemudian dia ada sifat kola. Tu sifat dia datanglah dengan sifat dia. Namanya siapa contoh? Sandora contoh. Lili Sandora nama dia. Sifat dia penyayang, pemurah contoh. Ada sifat dia datang. Itu sifat. Boleh? Dah. Balik pada ayat kita tadi. Baik. Iqtarabisa. Okey. Alif lam. Ada yang tanya saya, Ustazah apa ni? Alif lam ni macam mana nak baca ni? Kat sini ada 2 alif lam. Satu as-sa'ah tu alif lam syamsiyah. Al-qamar depan dia tu alif lam kan? Tapi kita baca al-qamar. Perasan tak? Yang as-sa'ah tu sin lam dia hilang. Yang al-qamar tu lam dia tetap ada. Dia alif lam juga. Boleh? Boleh perasan dia hilang. Dia ada tanda sabdu, depan dia ada gigi, namanya alif lam syamsiyah. Perbahasannya panjang tapi nak ingat senang. Ada sabdu. Sabdu kan orang Melayu panggil sabdu. SS. Jadi S sabdu tu syamsiyah. Lagi satu lam dia tak hilang. Al-qamar betul. Maksudnya dia adalah qamariyah. Okey? Bukan depan dia sebab qamar. Ini kebetulan lah qamar kan. Maknanya alif lam tak hilang. Itu namanya al-qamariyah. Kalau alif lam dihilang terus ada sabdu depannya, depan alif lam, itu namanya asyamsiyah. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Okey, ini tambahan waktu. Tambahan hari lah belajar alif lam syamsiyah, alif lam. Saya ada nota saya kejap. Macam ada notanya. Kejap. Kejap, ada tak? Kejap boleh? Okey. Tambahan lepas ni kita pergi terus baca. Okey. Ni. Okey? Baik. Macam mana nak ingat? Okey. Hari ni lama sikit tak tahu sebab lama tak tengok laptop kan. Okey. Alif lam. Okey. Nampak kanan tu syamsiah. Kiri tu qamariyah. Syamsiah tu lebu kan? Lebu tu hilang. Maksudnya apa lebu? Lebu emas kan? Tak ada lah. Maksudnya alif lam tu lebu lah. Tak ada. Kan tadi asyams. Lam dia tak ada. Hilang. Okey. Terus kepada ada tanda sabdu. Itu. Qamariyah la alif lamnya jelas. Tak payah hafal dia punya huruf dia. Tak payahlah susahnya kan. Alah Ustazah saya susah ni hafal ni. Dah umur dah 50 kan macam saya ni kan. Mungkin. Tapi cara nak mengenal tu tak payah hafal huruf depan dia. Tapi tengok alif lam dia tu. Tengok alif lam dia. Okey? Boleh? Itu huruf depan dia. Contoh Yaumiddin. Contoh
Middin tu alif lam dia hilang. Kan terus dal sabdu. Okey. Ilahin nas alif lam dia hilang terus non sabdu. Itulah namanya syamsiah. Ke kamarnya Rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam tu dia jelas. Dia nyata kan jelas bil alif lam ada. Okey? Dia yang terlantun-lantun lagi bila itulah dia. Kamariah dia tu asyik kamariah aja. Apa timbul dia kamariah dia kan. Itulah dia lantun tu. Alif lam kamariah tu yang payah kadang-kadang terlantun. Boleh? Fil ar jangan lantun. Fil ar. Boleh? Baik dah kita pergi. Pada kita punya bacaan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, semula saya ulang. Iqa kan kalau surah. Iqa ro tebal. Batis alif lam hilang. Terus pada sin ada sin tu ada al rohawah. Rohawah tu alirkan. Tis'atu wa non mat waw depan waw tu ada hamzah wasl kan? Abaikan. Kecuali kalau kita nak guna ansyaqal, nak guna baru ambil. Tak guna jangan ambil. Abaikan dia. Okey. So wa non mati bersin ifa wa ifa kemudianlah kita bahas kemudian. Tapi caranya masuk kepada shin. Wa syaqqal qamar. Itu qaf tu diguna 2 kali. Bagi penekanan an-nabru. Wa syaqqal qamar. Semua qaf besar tu. Okey, qaf tebal qamar. Ma ra sebelumnya baris atas. Okey, nanti perbahasan ra ni kemudian sebab dia panjang. Nanti kan masa tak cukup. Sama ada panjang atau pendek. Jadi cuma bagi perhatian. Kalau ra sebelumnya baris atas tebal. Mar. Boleh? Mar bukan mar. Jangan senyum. Dengan mar. Mar. Jalan tar. Tukar. Itu senyum. Jadi kita sebut kamar. Jarang kita guna dalam kita punya percakapan kan. Tebal-tebal ni. Okey. Belukar. Kita sebut belukar. Kita belukar. Itu orang Melayu. Ini kamar. Ra sebelumnya baris atas tebal. Semacam juga ra baris atas tadi. Fathah. Ra. Okey. Ayat kedua. Wa non mati ya ma'al guna ma iya raw waw sebelumnya baris atas lembut wa fullin raw dua harakat mat badal huruf alif sebelumnya hamzah 2 harakat huruf alif tadi hamzah kotak kalau betul-betul di atas alif itu 1 harakat hamzah tu tapi kalau hamzah tu sebelum alif 2 harakat boleh ada yang mungkin tak boleh lagi bezakan. Okey. Ya tanwin ya ma'al gunnah dengung tai yu. Okey, ain. Kena alif sedikit. Ridu wa yaqulu dua. Yaqulu. Depan lu tu ada apa? Ustazah ada yang tanya. Alif ada bulat pula tak? Itu namanya alif ziyadah. Tu alif tambahan. Nanti kita bahas kemudian. Alif tambahan tu tak diguna bila? Selamanya. Dulu kini selamanya tak guna. Okey. Dulu kini selamanya tak guna. Dia hanya ada dalam penulisan. Sebab dah tulis masa zaman dulu daripada zaman penulisan. Masa zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar memang ditulis. Tapi tak ada bunyi. Okey. So tak boleh kita buang suka-suka. Masih ada. Boleh? Alif tambahan. Bukan kita yang tambah. Tapi memang dah daripada sejak penulisannya begitu. Tu. Okay. Wa yaqulu alir rohawah rum tanya mim ma'alguna rum mustamir ra nipis ra sebelumnya baris bawah nak berhenti mir okey senyum tadi mar baris atas kan tu kan lain tengok muka saya muka mulut mar yang ni mir boleh senyum nampak gigi lebarkan mulut okey ayat ketiga wa kazzabu nipis semua wa kazzal diguna 2 kali wa kazzabu zal pertama alir ini perlu latihan wa kazzabu wa taba'u banyak hamzah alif yang ziyadah hamzah wasal banyak kan dalam ni wa taba'u okey tu huruf asli asalnya ada yang baru belajar mak asli dia kata ini 2 Ustazah ni 2, memang 2. Tapi bila ada gelombang atas tu, ada ombak rindu, tu gelombang dia kena baca 4 hingga 5. Dia ada hukum lain. Sebab bertemu dengan hamzah depan dia dalam kalimah yang tak sama. Okey, dia jadi mat, kalau dah baca mat muttasil
Baca 4 hingga 5. Tak tahu hukum lagi tak apa. Baca 4 hingga 5. Ada ombak rindu. Wattaba'u ahwa. Sama tapi wa tu, hamzah tu bersama dalam satu perkataan 4 hingga 5 juga. Ahwa'ahum. Okey, berhenti kat mim. Mim mati. Wa kullu amrin. Mim mati pun ra. Rapat bibir terus sebut ra. Rim. Jangan dengung. Mim rim tanya mim guna rim atau dengung. Rim mustaqir ra dari bawah kan sebelum tu sama dibaca nipis taqir walaupun kau turut tebal kita tengok baris bawah sebelum taqir jangan taqir tak taqir. Okey, senyum. Okey, boleh semua ra depan tu. Okey, ada yang tanya macam mana nak wakaf. Kaedahnya ra tadi kan, bila nak wakaf kita matikan dia, sukunkan dia. Tu jadi sebut qamar, tamir, taqir. Okey, dimatikan. Okey, itu kaedah wakaf. Okey, panjang sikit perbahasan kan. 1 hingga 3 ni dah berapa minit dah. Okey, silakan. Alright. Seronok wajah tajuk ni kan. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita tak tahu. Okey. Jadi setiap yang kali kita belajar menyebut huruf, membetulkan huruf tu, setiap kali tu Allah akan bagi pahala kepada kita. Lagi-lagi kita belajar, lagi-lagilah kita mengajar. Nabi sebut orang yang paling mulia antara kamu ialah orang yang mengajar dan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Okey? Baik, silakan. Okey, kita bagi peluang. Baik, sila. Okey, ada peluang ni. Jangan buang masa. Masa berlalu. Okey, banyak. Alhamdulillah. Ramai dah masuk dah. Sahabat-sahabat. Ahlan wa sahlan kepada semua. Masya Allah. Dalam program TTQ walaupun dah 3 minggu tak lupa. Okey, Alhamdulillah. Masih bersama insyaAllah. Okey, kalau nak belajar tajwid yang betul-betul nak hadam, ni kan. Antaranya bukanlah saya kata saya saja yang bagus, tapi ada lagi kelas-kelas. Tapi kalau nak live ni, live nak tanya kan. Live dengan cikgu, insyaAllah lah ini peluangnya kan. Kadang-kadang kita buka YouTube, boleh nak tanya, dengar je. Dia lain dengan dapatlah juga pula pahala majlis ilmu, pahala taman syurga pula dapat bersama-sama. Di saat ini kita bersama dalam taman syurga. Alhamdulillah. Okey, silakan. Okey, siapa nak mula? Saya cuba. Okey, Alhamdulillah. Lily. Ramai tu berebut-rebut. Alhamdulillah. Okey, silakan. Tak apa, ambil giliran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tebal sikit, iqab. Qaf tebal. Iqab. اقتربت الساعة Sorry. Okay, sorry. Sorry. Okay. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. Mar dengan panjang. Dia tak ada alif kan? Qamar. Terus. Qamar. Kadang-kadang sini kadang kita confuse bila kita belum belajar kan, ataupun kita belum kadang-kadang kita baca panjang kan, nak panjang kan nak pendek kan, betul? Sekarang baca mim ra mati di atas mar. Terus marmar. Marmar tu. Al-qamar. Terus Wa iyarau ayatan tanwinnya ya ayatan yu'ridu. Ya tak panjang. Ayatan yu'ridu. Berhenti kat situ. Ya tu satu. Ayatan yu'ridu. Ridu panjang. Cuba ulang ni. Wa iyarau ayatan yu'ridu. Wa iyarau ayatan yu'ridu. Cantik. Wa yaqulu sihrum mustamir. Wa kazzabu
واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Tanwin mim tu kurang dengung. Wa kullu amrim mustaqir. Dengung kan tanwin mim? Ma'al gunnah. وكل أمر مستقر. Terus je, jangan ada sekat taqir. Terus, tak ada ya. Dia bukan ko ya ra. Taqir. Ra ko ra di bawah kir. Yes. مستقر. مستقر. Terus, yes. Okey, alhamdulillah. Okey. Tadi siapa? Kak Najibah. Ya, tadi Masya-Allah, tabarakallah. Okey, silakan Kak Najibah. Ya, dengar lama tak dengar suara Kak Najibah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Mancung pada depan dhammah وكل أمر مستقر. Okey, alhamdulillah, tahniah. Insya-Allah. Okey, siapa lagi? Silakan. Pendek aja. Cuba Ustazah. Okey, Siti daripada Kelang. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sekejap. Kau tu kau kalah sikit. Iqa. Kemudian non mati persyin tu cuba bagi dia ifak. Sebut wa cenderung kepada shin. Bagi dengung yang banyak sikit kat situ. Berlama-lama sikit. Singgah kejap kat situ kat hidung. Wa syaqqal qamar. Cuba. Syaqqal. Okey. Iqa. Ya, Ustazah. Kena latih supaya kau tu tebal. Pangkal lidah ni tekan betul-betul. Dipangkal, terangkat pangkal lidah. Iqa. Okey. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqatil qamar. Wan syaqqal qamar. Okey, terus. Wa iyarau ayatan yu'ridu. Ayatayu. Wa iyarau ayatayu. Jelas. Jangan rebut nak sebut depan ya. Ya tu tak ada kaitan pun dengan alif. Ayatai. Ayatayu yu'ridu. Okey. Wa yaqulu sihrum mustamir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrin Okey, betul-betul. Wa kullu amrin ingat huruf single. Dia tak ada waw depan dia. Dia bukan ada patangan. Wa kullu amrin mustaqim. Touch satu harakat saja. Touch and go. Wa kullu amrin mustaqim. Wa kullu amrin mustaqir.
mustaqir. Wa kullu amrim mustaqir. Takir. Kaf tu bagi touch up sikit qaqiqu. Qaqiqu. Kena bagi macam berat menyebutnya tu dia kena tekan pangkal ni ujung lidah, pangkal lidah tu tekan ke anak tekak, rasa tekan. Kalau tak rasa tekan tu tak jadi. Qaqiqu. Tekan ke langit-langit keras ke atas. Boleh? Qi. Tekan betul-betul. Kir. Qi. Kir. Nanti latih. Okey, boleh. Okey, silakan lagi siapa tadi? Lagi seorang. Sebelum kita ayat pindah ayat seterusnya. Okey. Silakan. Ramai kita ni. Daripada Terengganu ada, daripada okey, daripada Kuala Lumpur. Okey, orang KL lah. Orang KL. Okey. Saya baca. Kak Ania. Okey, Kak Ania. Orang Selangor. Bila orang Selangor. Ini sebenarnya kan, tak apa saya beritahu saja nak taruh. Ini adik Muhaidir Yassin ni. Betul. Bukan kebetulan nama sebab kita dah bertaruh. Saya dah jumpa Kak Ania hari itu dalam grup gathering kan. Alhamdulillah dah dapat gambar muka macam mana. So yang lain-lain juga insyaAllah ada peluang kita jumpa. Dan saya sebenarnya nak menyampaikan buku tu nanti saya akan post pada yang mungkin jauh-jauh. Saya akan post buku tajwid tu nanti. Okey, silakan dibaca dulu Kak Ania. Okay. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzab Angkut kat Zal tu tapi dah boleh dah tu insyaAllah. Cuba. Okey, try. Try dah boleh. wa kazzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Alhamdulillah. Kak Ania ni pada Zal dia sangkut sikit tapi dah cantik kan. Dia usaha. Zal dia bagi orang, ada orang bagi Zal senang je keluar lidah tapi dia susah. Tapi dah okey. Tahniah. Terima kasih. Okey, itulah usaha. Okey, insyaAllah. So, seorang lagi? Okey, silakan. Ada yang nak cuba? Najiha. Ini okey, kita punya anak anda. Sila Najiha. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Najiha ni dia punya apa? Kan? Betul Najiha? Betul. Betul? Betul. Besar. Kecil oleh ke? Okey. Usih. Yang dipangkal halkum. Sini. Tu. Sini ada yang payah nak sebut So di makhraj paling bawah kat sini. Pada pita suara tu. Atas sikit dada lah. Kita keluarkan udara. Janganlah banyak sangat. Tapi bersaja. Okay, rasa bergetar kan. Atas dia tu baru ha kecil. Ha kecil okey. So besar tu boleh latih lagi insyaAllah. Okey. Tahniah. Okey, kita terus pada ayat yang ke-45. Kita masa berjalan. Okey, ayat yang keempat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ. Sorry, saya baca sekali lagi.
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء nukur. Okey, baik, kita tengok ayat yang keempat, kita bedah sikit. Walaqad dalam qalqalah yang belakang ni nipis dia. Walaqad qalqalah sughra. Walaqad jam 4 hingga 5 rakaat. Hum mim Islam dengung yang banyak. Minal kalau tak pasti ada mim sabdu je tu dengung. Sebab mim tu memang huruf hidung, dan kalau ada sabdu tu ada musyaddadah, ada lagi lah lama suara yang keluar daripada hidung. Minal non mati bebah, hukumnya iklab. Non matinya bebah saja, dia tak ada jumpa lain-lain, tak jadi iklab. Ada tanda mim kecil. Kalau Quran tu dia tanya warna merah kan, mim ke-6, mim kecil tapi tak panjang kaki dia. Kan? Ada kaki. Mim pun ada kaki. Okey, yang kaki panjang iklab. Ayat ke-6 kaki pendek itu tanda waqaf lazim, berhenti. Boleh? So non mati terus kepada sebutan mim, menukarkan tanwin kepada sebutan mim. Asalnya anba, asalnya alif non mati di atas an. Itu tanda, maksudnya non mati berjumpa ba kalau kita nak ulas dia. Non asalnya. Jadi non tu hilang. Kita hentikan dengan mim. Sebab itu letak mim kecil. So amba, boleh? Ima fihi muzai. Alirkan muzdajar. Muzai tu boleh berdesir. Zai suat sin itu huruf berdesir. Ada buzzing kan. Okay, kalau zal tidak berdesir, zal nipis. Boleh? Alirkan. Dia huruf rokhawah. Melirik kan. Muzdajar. Dan nipis jat, nipis ro tebal. Dajar. Mulut bila berhenti. Dajar. Bukan dajar. Itu hajar. Itu hajar nipis kan. Ini dajar. Mulut itu bulat, membulat. Dan terangkat pangkal lidah. Okay, macam melengkung lidah kita kan, dajar, boleh rasa. Baik. Terus hikmatun alhams. Hikmatun saya tak tempat tunjuk alham, nantilah kemudian. Tapi alham tu ada angin yang terlepas bila sebut huruf kaf. Hikmatum, ada sekali lagi qalqalah. Okey, betul. Hikmat, okay, ada lagi sekali lagi qalqalah, iqlab. Tanwin berjumpa ba. Asalnya hikmatun. Ni tanwin jumpa ba. Tadi non mati jumpa ba. Walaupun dia tak letak tanwin, tapi sebenarnya tanwin. Asalnya hikmatun ba. Hikmatun ba. Tapi kita tukarkan kepada sebutan mim. Hikmatun balighah. Boleh? Menukarkan kepada sebutan mim. Itu iklab. Hikmatun balighah. Tu dia baca, diberhenti dengan ha besar lah. Okay, tar marbutah tu. Fama tu rin qalqalah. Sorry. Qalqalah jangan diqalqalahkan. Dia dialirkan. Tu okey, boleh alirkan rin tu. Lirikkan tu nin non mati, non sabdu dengung. Nun nin nuzur zatbal ronip zanipis rotbal nuzur nampak? Zal nipis, roh tebal. Nuzur. Okey. Bukan nuzur. Jangan senyum. Nuzur. Ni perlu latihan. Ayat terakhir untuk hari ni kita ambil 5 je. Tak apa, tapi kita kenal dia betul-betul. Kita bedah sungguh-sungguh. Tak apa, sikit biar bererti buat kita. Baik, ayat ke-6. Fatawalla anhum. Berhenti sebab wakaf lazim. Fatawalla anhum. Wakaf lazim ni mesti berhenti. Kejap kalau kita tengok kejap dulu saya pernah tunjukkan tentang apa tu, okey ni kejap, sekejap, apa, traffic light. Okey, bila tempat untuk berhenti, senang ingat traffic light tu supaya kita ingat. Lam alif tak boleh berhenti, lam
Kuning, sod, tanda ada berhenti sod, jim, ada atau kaf, kuning-kuning sikit tu, maknanya boleh berhenti. Nak berhenti boleh, tak berhenti boleh. Lebih baik sambung, lebih baik berhenti, lebih baik berhenti, lebih baik sambung. Kalau sod, jim dengan kaf. Tapi kalau mim, must stop. Must stop, merah tu, merah. Lampu merah mesti berhenti, lampu hijau jangan berhenti. Yang kuning tu boleh berhenti. Okey? Nanti kita bahas kemudian lah. Boleh? Baik. Okey, baik. Sekejap. Okey. Saya nak beritahu tadi. Anhum berhenti. Waw tu dibaca nipis. Maya ada kokolah surah. Dal dibagi penekanan. Ila pada bawah. Ila a i u ini hamzah qata. A i u dibaca jelas. Hamzah qata'i. Tetap dibaca i u. Nipis i u jangan o. I u. La syai'in. Syai' lembut, ya sebelumnya bari atas. Lin, huruf lin. In nukur tanwin banon wajib gunnah. Nukur kap ro. Okey. Kita nak berhenti ro kan. Kita tu tak tebal, jangan nukur. Nukur. Ro tu yang ditebalkan. Boleh? Tu perlu latihan. Kap tak tebal. Jangan nukur. Nukur. Okey, boleh sila? Okey, cuba. Kita ada masa ni 5 minit untuk cuba. Sebelum kita pergi tadabbur. Silakan. Pendek je. Siapa kita ada? Zawiyah ada, Ramizal ada. Okey, silakan. Saya cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Hikmatun balighah. Fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Kenapa dadu panjang sikit? Terpanjang ke? Terlajak lah tu. Terlajak tu lah. Suka sangat kat dam lah. Da'i ila. Betul tak? Da'i. Dua tu. Lebih panjang. Okay. Fatawalla anhum. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Sadaqallah. Okey. Kadang-kadang kita dari segi itulah kesekataannya serata dia punya dia punya panjang pendek itulah sekata baca tu. Okey. Baik, silakan lagi. Okey, kita silakan. Ada Akmal. Akmal nak cuba ke? Saya suka dengar Akmal ni. Masya-Allah. Cuti lagi Ustazah. Okey, dia cuti. Dia dengar je. Walaupun cuti, Alhamdulillah. Menyempatkan juga diri untuk bersama. Nak dengar. Nak tambah ilmu kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, silakan Azawiyah. Dah on dah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Hikmatun balighah. Fama tughnib nuzur. Fatawalla anhum. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Okey, Alhamdulillah. Baik, silakan. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. InsyaAllah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau ada tanya. Okey, silakan baca. Okey, ada peluang nak baca lagi ni. Siapa? Salam. Siapa? Azlinda daripada Nilai. Ya, silakan ni. Azlinda. Okey. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Hikmatun Cuba
hikmatan balighah fama tu'nin nuzur Zur tu jangan panjang. Zur terus. Zara mati dapan zur. Fama tu'nin nuzur fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ya Linda, takut ain tu. Ain tu. Yawma yad'u ila syai'in nukur. Kalau rasa macam payah nak sebut tu betul lah tu. Kena tekan kan, kena penyek sikit. Tengah halkom kita kena penyek ke trending halkom kan, kena penyek sikit. Kalau kita baca dia jadi je, dia jadi kat bawah. Jadi macam amzah ataupun alif. Dia betul-betul nak kena tu, dia nak kena pada point tu memang kena tekan. Halkom. Okey, kasih Ustazah. Orang lagi. Okey, silakan. Kita ada siapa lagi tu? Kak Zah ada, Ida, Ayu ada, Saliza ada. Siapa? Kak Yam ada? Kak Yam. Kan Kak Yam tadi ada on. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Hikmatum balighah wa ma tu'nin nuzur. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Okey. Alhamdulillah. Okey. Baik, ada lagi seorang last. Jadi nanti kena itulah ya, apa nama peka dengan tanda-tanda bacaan tu. Sebenarnya banyak yang saya nak ni tapi masa tak sempat kan. Alham ni tadi siapa yang tentu kaf tadi kan? Itu sifat huruf. Alham di angin yang terlepas. Linda tadi bila dia bertanda mati, kita sebut ada sebelumnya apa huruf tanda mati ada angin terlepas bila kita sebut tersebut. Kita letak kita punya tapak tangan rasa. Kalau tak rasa angin tu tak jadi. Angin yang terlepas. Boleh? Ni ham. Rahawah pula dia rahawah ni dia lagi melirikkan dia. Lirik dah terlepas. Dia dah terlepas. Contoh apa kita terlepas kemudian kita lirik boleh kita lirikkan dia ataupun kata panjang lirikkanlah dia lirik kan pun ada lirik tau. Sebab itu kalau dia tanda mati dia kena ada lirik. Nampak? Orang tak perasan kan dia baca je. Kena lirik. Latihan melirik kan, mengalirkan huruf tersebut. Ini rohawah. Yang tadi angin tu yang saya sebut kan. Boleh snap ni nanti latih. Boleh? Pun Najihah. Dah lah susah nak sebut lepas tu kena alir lagi kan. Itulah dia cabaran. Wow senangnya au kan. Au senang, senang kan. Tapi yang susah do, au ya kan. Tak apa, slow. Baik. Okey, so rasanya kita pergi kepada ni lah tadabbur. Sebab kita ambil dulu 5 ayat. Okey, ingat minggu lagi. Jangan lupa insya-Allah. Kita pergi boleh? Boleh kita punya pengurusi kita pergi tadabbur? Okey ke? Okay.
Okay, so jadi sadaqallahul azim. Okay, ada permintaan supaya saya baca sekali ya. Baca sekali sampai habis sebab ada yang baru masuk tadi. Okay, saya baca boleh semak. Jom kita dapur A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabis sa'atu wanshaqqal qamar. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. So kita pergi ke tadabbur. Boleh stopkan, siapa boleh pandai stopkan saya punya share screen. Sebab sekejap. Screen saya dah habis sorry, saya punya laptop dah habis bateri. Jadi tak boleh nak stop screen. Ada orang boleh kan buat? Okay, habis. Okay, kita pergi kepada sesi tadabbur. Sekejap je, 10 minit atau 15 minit boleh tunggu kejap untuk kita sama-sama lihat satu yang menarik tentang Al-Qamar ni. Baik. InsyaAllah kalau kita rasa masa kita dah terlajak ni, Allah akan ganti kita dengan lebih baik. Masa kita rasa macam ada benda yang nak buat nanti Allah mudahkan insyaAllah urusan kita. Okay. Sebab alih kita pada sesi tadabbur, saya kata tadi untuk kita lebih memahami, menghayati mesej ibrah pengajaran di sebalik apa yang kita baca tadi ataupun kisah-kisah di sebalik ayat tersebut. Kita lihat dulu terjemahannya, muka surat tadi 528 528, alright, sekejap. 528. Sekejap. Okay. Maksudnya ketika hari kiamat semakin dekat, langit pun terbelah. Dan jika mereka orang musyrikin melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang berpanjangan. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikut keinginan sendiri, padahal setiap urusan itu adalah ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang ada di dalamnya ancaman terhadap kekafiran. Itulah satu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad daripada mereka pada hari penyeru ini. Malaikat mengajak mereka kepada satu yang tidak menyenangkan pada hari pembalasan. Pandangan mereka tunduk ketika mereka keluar daripada kubur seakan belalang yang berterbangan. Sampai dari situ dulu. Okey. Baik. Tadi surah ini dinamakan surah apa? Al-Qamar. Al-Qamar. Bukan yang bermaksud apa? Bulan. Okey. Tapi bukan sekadar itu nak tahu bila tengok bulan, selain kita ingat kebesaran Allah, ciptaan bulan yang cantik, ada satu peristiwa yang hebat sebenarnya tentang bulan ini. Apa dia? Kan? Bulan ni memang semua orang suka kan tengok bulan. Especially bila bulan mengambang, sampai ada lagu engkau laksana bulan kan. Jadi ada juga surah lain dinamakan ciptaan Allah hebat kan. Ada surah apa? Matahari, Asy-Syams. Ada surah An-Najm, bintang. Ada surah dalam tajuk tadi ada hukum kan. Kalau dalam surah ada Qamariyah, ada Asy-Syamsiyah. Jadi kita baca tadi kan, kita belajar tadi apa hukum alif lam syamsiyah, alif lam matahari, alif lam Qamariyah. Ni Qamar, alif lam bulan. Tadi kita belajar. Okey. Jadi terus dia merupakan surah Al-Makkiyah yang turunnya sebelum hijrah, maknanya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Cerita tentang akidah, tentang iman, tentang kebesaran Allah, tentang orang kafir, tentang syurga, tentang neraka. Itu tambahan sikit ilmu tentang kefahaman tentang apa dia surah Makkiyah. Okey, dalam ayat 1 ini Allah kata ketika hari kiamat makin dekat, langit pun terbelah. Okey. Jadi fenomena langit terbelah ini adalah satu daripada tanda tiap kiamat kecil. Allah dah sebut dah
1400 tahun yang dulu. Jadi kalau Allah sebut tentang tanda kiamat kecil ni 1400 tahun dahulu dah dekat, sekarang ni lagilah sangat-sangat dekat. Jadi kita kena insaf lah. Dah banyak dah semua tanda-tanda kecil itu telah ada. Baru-baru ni salji di tanah Arab kan, yang tak pernah-pernah tu, antara mungkinlah kalau kita jadi satu renungan lah sebenarnya terhadap orang yang menyaksikannya, bahawa ini tanda-tanda hari kiamat. Pergi KL kan, tengok bangunan tinggi pencakar langit. Ini Nabi sebut 400 tahun dulu, akhir zaman nanti adanya bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang dibina. Kemudian ada bangunan yang dibina oleh orang-orang yang asalnya berkaki ayam. Maknanya orang miskin lah. Dulu-dulu mungkin orang-orang Cina yang datang kan tak ada apa pun, tapi mereka sekarang menjadi yang mendirikan gudang-gudang besar itu menjadi kenyataan. Jadi munculnya utusan Nabi terakhir juga merupakan tanda kecil kiamat kan. Jadi semua tanda kecil dah ada kan. Kena tunggu bukan kita maknanya faham bahawa belum datangnya tanda-tanda besar sebab tetapi Nabi berkata dalam satu hadis, bukan Nabi, sorry, Saidina Umar berkata, dia kata kalau di tangan ikutku ini ada sebutir biji benih dan aku tahu keesokan harinya hari kiamat, apa dia buat? Dia kata nascaya aku akan tanam benih itu. Maksudnya sangat optimis, sangat positif lah. Janganlah sebab tu jadi kita negatif kan. Dia kata walaupun besok, tapi dia tetap akan tanam biji benih kan. Okey, peristiwa terbelah bulan ini adalah satu mukjizat Nabi SAW sebagai bukti kerasulan kepada kaum Quraisy Mekah. Daripada satu riwayat hadis Abdullah bin Mas'ud, dia kata aku melihat bulan ini, tadi Al-Quran, ini daripada hadis Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku melihat bulan terbelah menjadi dua. Satu potongan di atas Jabal Qubais, Bukit Qubais, dan satu lagi potongan di atas As-Suaidah. Jadi orang Quraisy berkata bulan telah disihir, artinya Muhammad telah menyihirkannya, maka turunlah firman Allah, ini ayat 1 surah Al-Qamar itu yang menyangkal mereka bahawa itu adalah sihir. Nanti dia sebut bahawa itu adalah merupakan mukjizat kan. Jabal Qubais ni alhamdulillah, saya pada tahun 1989 saya pergi umrah. Masa tu Jabal Qubais ada lagi, saya berpeluang naik atas dan merasakanlah kat situ, rasa feel kan macam mana kisah Rasulullah membelah bulan. Sekarang dah tak ada kan, semua dah rata dah jadi istana kan tepi tu. Dulu dapat naik atas. Macam suasana digambarkan oleh peristiwa ini. Kisah tu kita tahu bermula bila mana mereka dicabar. Mereka orang-orang Quraisy ni mencabar Nabi supaya tunjukkan satu mukjizat yang tak boleh dibuat oleh manusia, yang hebat lah, yang tak boleh disentuh dengan tangan. Mungkin kalau tongkat tu nampak kan, ini satu dia kata yang betul-betul hebat lah. Mungkin lepas ni kami beriman, kata-kata kok-kok lah kata orang Quraisy kan. Kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tunjuk kepada bulan, tunjuk, dan bulan pun terbelah. Tapi orang kafir Quraisy ni memang dasar dia memang degil yang tegar, tetap tak mahu terima. Malah berkata, apa dia kata dalam ayat kedua, ini adalah sihir yang hebat. Dalam riwayat lain dia kata setelah melihat mukjizat tu Nabi tanya, adakah engkau sekarang kau beriman kepada Allah? Dijawab, engkau Muhammad adalah sihir yang hebat, yang handal dan berterusan. Itu namanya mustamir yang kita baca tadi. Mustamir ni maknanya berterusan, lepas ni pun ada lagi, lepas ni lagi. Maksudnya dia dah percaya dulu, sekarang tak percaya, akan datang pun memang dia rasa itu adalah semuanya sihir, mustamir, berterusan. Maka mereka tak percaya. Tetapi ini ada satu kisah di saat orang Quraisy menafikan mukjizat, ada seorang hamba Allah yang dengan peristiwa ini menjadi asbab untuk dia memeluk Islam. Pernah dengar tak kisah ni? Masya Allah, tabarakallah. Namanya Raja, saya pernah, kalau dalam usrah tu saya pernah cerita, seorang raja di India bernama Raja Ceraman Perumal. Boleh Google, ada kisah ni. Ada riwayat mengatakan beliau menyaksikan bulan terbelah ini di saat waktu yang sama di Mekah ketika Nabi membelah bulan di hadapan kaum Quraisy. Tapi Allah nak pilih, inilah orang yang terpilih. Macam hari ni kan, orang yang terpilih dalam banyak-banyak kan, beratus-ratus orang di Malaysia ni terpilih untuk datang majlis ilmu hari ni kan. Okey, itu Allah pilih. Dia dalam banyak-banyak yang menolak, yang ingkar, Allah pilih Raja Ceramal ini
Ceraman yang berada masa tu kat mana? Dekat India, di Kerala, India. Pernah dengar kan? Kerala, India. Sekarang ada lagi. Dan masjid pun tu ada. Nanti kita cerita pasal masjid. Dia tak bersama Nabi. Dia tak kenal pun Nabi. Tapi Allah nak bagi hidayah kat dia. Dia menyaksikan. Dia nampak kan, tiba-tiba bulan terbelah. Lepas tu dia bingung. Apa ni, mimpi ke? Jadi satu tanda tanya kepada dia. Finally, sehinggalah bila Malik bin Dinar, sahabat Nabi, datang berdakwah ke India, dia dijemput. Utusan dia dijemput ke sana. Allah nak bagi kebaikan kan dekat dia. Jadi Malik bin Dinar ceritalah pasal Islam. Kemudian Raja Ceromal tanya, apa bukti Nabi Muhammad ni seorang Nabi? Apa bukti Muhammad ini yang kau cerita ni seorang Nabi? Jadi sahabat tadi menceritakan peristiwa terbelahnya bulan. Lalu terjawablah persoalan dia kan selama ini yang dia yang dicari-cari jawapan. Kenapa? Apa sebab dia nampak ni? Jadi itulah jawapan kepada apa yang dilihat oleh Raja Ceroman ni. Jadi dipendekkan cerita, beliau ni datang ke Mekah, Raja Ceroman ni, untuk berjumpa sendiri dengan Nabi dan nak bersyahadah sendiri, memeluk Islam di hadapan Nabi SAW. Dipendekkan cerita, beliau mati dalam perjalanan balik ke India, tapi dia mewasiatkan supaya dibina satu masjid yang namanya dibina satu masjid, dan sampai sekarang masjid itu masih ada, kekal di Kerala, India. Kalau Google search masjid tertua di India, menjadi masjid yang paling tua di India 1400 tahun yang dulu. Dia punya usianya 1400 lah, lebih kurang. Ada sampai sekarang. Dan dia daripada apa? Peristiwa terbelahnya bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ada kisah ini juga, dialog ini ditulis dalam manuskrip India kuno dekat perpustakaan di India. Ini mungkin kita tak berapa mungkin tak pernah dengar atau pernah dengar cerita ini. Maknanya itulah, di saat orang menolak, tapi ada di sana insan-insan yang Allah bagi hidayah dekat dia. Sebab itu Nabi kata, jangan sedih. Ayat 6 Allah perintah Muhammad, janganlah kamu bersedih. Allah suruh Nabi Muhammad berpaling daripada mereka yang engkar ni. Memang dah tak boleh, dah tak boleh makan saman gitu. Dah cukup dah bukti mukjizat semua yang meyakinkan mereka sepatutnya, tapi mereka tetap engkar. Jadi Nabi Allah kata, nak pujuk Nabi, janganlah sedih, janganlah susah hati, janganlah duka cita. Ada balasan mereka oleh Allah. Allah sebut nanti balasan. Ayat ke-7, Allah gambarkan balasan mereka. Orang kufur dibangkitkan dalam keadaan mereka berpaling, mereka paling hina. Pandangan mereka tunduk, tak boleh angkat muka langsung. Dan mereka bangkit daripada kubur dalam keadaan yang macam belalang berterbangan, tak tentu arah. Mungkin orang beriman ni tenang kan. Allah nak gambarkan tenang sebab dia ada amalan. Rasa ada di sana syafaat dan sebagainya. Tapi orang yang engkar ni macam tak tentu arah lah. Huru-hara macam tak ada pegangan, tak ada apa, kelang kabut. Digambarkan begitu. Dan ayat 6 kan ada perkataan satu yang tidak menyenangkan, malaikat bawa, dia kata kepada sesuatu yang tidak disukai. Memang semua tak menyukai pada mahsyar tu, tak semua orang tak suka. Memang kan, ikutkan seorang mana dia suka pergi pada satu tempat untuk dinilai, berdebar-debar kan, rasa suspend, rasa ini kan pula kalau kita bekerja ada MQA, SIRIM, ada audit kan, itu pun dah berdebar kan, dah macam ada itu seorang sahabat tu dia kata ini belum lagi, dia rasa ini belum lagi di pada mahsyar kan, baru nak diaudit. Di dunia boleh lagi edit, boleh lagi minta tangguh, boleh lagi dipadam-padam ke, dibetulkan, tapi dekat akhirat dah tak boleh nak edit kan. Itulah apa muktamad kan. Jadi dia kata sesuatu yang tidak menyenangkan, memang semua orang tak suka kan, tapi itulah yang hakikatnya. Ayat 8, bila dibangkitkan dengan di padang mahsyar dengan dia sebut apa tadi, diserunya datang, dan mereka orang kafir dikata barulah sedar, barulah mengakui dan berkata ini adalah hari yang sukar. Adalah ayat tadi kan yang dinamakan, inilah dia kata bahawa mereka kata, inilah dia hari yang paling sukar, yang tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan selain daripada hari akhirat, hari di padang mahsyar. Itulah kesulitan yang paling yang kalau kita kat dunia rasa sukarnya hidup saya, susahnya hidup saya kan, diuji itu, tapi ingatlah bahawa kesukaran di padang mahsyar itu lagilah sukar kan. Jadi kalau kita dapat menghadapi kesukaran dengan tenang, sabar, dengan redha, maka kesukaran yang lebih hebat daripada itu akan memberikan kita ketenangan di akhirat nanti, insya-Allah.
dia memberikan pahala kepada kita di dunia untuk kita di akhirat. Okey, sikit lagi 1 minit. Jadi dia kata inilah ainul yakin. Pandangan ainul yakin ni maksudnya kita jumpakan dalam surah apa? Ainul yakin. Ainul yakin adalah pandangan mata yang penuh yakin. Yang maknanya mata kita menyaksikan dan hati kita yakin. Jadi ayat 9 ni Allah nak iburkan terusnya nanti. Dia akan bawa juga nanti. Allah bawa nanti jangan ketinggalan untuk kita dengar daburnya kisah Allah bawa kisah Nabi Nuh untuk menghiburkan hati Nabi. Macam Nabi Nuh itu lebih hebat ujiannya dalam berdakwah. Okey, jadi itu saja tadabbur kita untuk hari ini. Masya-Allah, alhamdulillah dapat kita selesaikan titik pada kali ini. Saya serah balik kepada kita punya pengurusi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Seronok sungguh mendengar tadabbur dan juga banyak hukum-hukum tajwid yang kita belajar pada hari ini. Pasan amat menarik dan semogalah pada usaha gigih para pendakwah, para sahabat Nabi dan juga tadi kita ada belajar Ustazah cakap Raja Ceraman kan di India. Ceraman Perumahan. Mudah-mudahan itu menjadi asbab bagi yang kata bertambahnya pahala mereka di alam kubur dan di akhirat sana nanti. Dan itu jugalah memotivasikan diri kita untuk jasa kita menuntut ilmu dan menyampaikan dakwah itu kepada sesiapa sahaja dan membuat kebaikan. Semasa kita ada hayat di dunia ini kan, membuat kebajikan dan mencegah kemungkaran, insya-Allah. Jadi Pemirsa sekejap, sorry. Saya nak bagi boleh tak sekejap? Ni. Sekejap 1 minit, sorry. Saya nak bagi buku ni ada yang untuk tajwid. Mungkin selepas ni kalau saya tunjuk dekat skrin tu pun okey. Kalau ada sendiri dapat pegang kan. Sebab kita ni kadang-kadang nak pegang kan, nak tengok. Dapat pegang sendiri. Semua hukum-hukum tu ada kat sini. Saya dah ramai yang menyumbang, alhamdulillah. Nak menyumbang lagi pun boleh. Saya akan edah agi-agi. Saya kalau boleh nak bagi semua, tolong bagi boleh tak kepada kita punya Kak Syakirah ataupun Puan Farida alamatnya. Kalau yang dekat-dekat saya mungkin hantar ataupun siapa-siapa hantar, boleh? Tolong bagi alamat ni. Letak dalam mesej ya. Okey, silakan. Okey. Dan maksudnya yang isi dalam tu samalah yang macam di sama, mungkin lain sikit tapi ini lebih ringkas. Yes, sama. Izhar, idgham, saya semua ada. Rujuk ya. Yes, nak rujuk. Semua ada. Jadi alhamdulillah tadi kisah pasal kiamat dan bulan terbelah kebetulan hari pula mendung baru hujan. Rasa syahdu betul. Menusuk jiwa betul lah dia punya tazkirah kita, tadabbur kita pada hari ini. Alhamdulillah semoga doa kita selalu doa di pagi hari kan kita selalu nasihatkan di kita juga kawan-kawan kan Allahumma inni ilman nafi'a kan rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semogalah ilmu ni mendapat manfaat kan, rezeki kita yang luas dan amalan kita yang diterima. InsyaAllah kita sama-sama ikhlas dalam kita membuat apa jua lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah. Dan insyaAllah ada satu lagi program kita, insyaAllah minggu depan kot saya minggu depan lah ni kita ada sembang santai PK dan sama-samalah harap-harap peserta boleh join dan sediakanlah soalan-soalan apa yang nak ditanyakan kepada Ustazah. Tajuk apa tu? Kita memang berkenaan dengan haid, nifas semua tu dan juga larangan-larangan. Kita dah pergi detail sikit kepada macam kencing bayi kan minggu sebelum ni. Pasal kencing bayi banyak kupasan lebih detail lah. Jadi yang lepas peluang ni susah nak cari ustazah yang betul-betul dalam bidang ni InsyaAllah. Itu sajalah, saya mohon ampun maaf kerana ada kekurangan pihak kami dan insyaAllah jumpa lagi minggu depan kan ustazah? InsyaAllah. TPQ minggu depan ya? Minggu depan SSF kan? Lagi sekali. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi 2 minggu. InsyaAllah kita akan maklumkan nanti ya. Al-Qamar jangan lupa.
InsyaAllah. sambungan. Menarik sambungan nanti insya-Allah lebih menarik lagi. Dan kita sudahi dengan membaca tasbih, kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Buka, nak tengok, buka lah. Boleh ambil gambar. Kenang-kenangan. Buka. Buka kamera ya. Boleh kenal kan? Kalau ada yang tak kenal, boleh buka kamera. Tak payah available lah. Okey. Sebahagian tak kenal. Okey, buka kamera. Kenal Kak Iyam. Okey, tu ambil gambar lah. Siapa yang ada tu? Kak Iyam. Yang buka. Okey. Kak Iyam. Sihat Kak Iyam. Ya, salam. Zawiyah Akmal. Comot-comot kita orang ni. Oh, tak apa. Bawa je. Comot di muka, comel di hati. Comel. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, dah. Satu ambil gambar. Ambil gambar tu. Okey, dah. Saya baru sudah masak. Oh, Dia lah baru nak masak. Betul. Baru sudah masak. Oh, sudah Terima masuk. kasih Ustazah ya. Okey, sama. Terima kasih semua. Terima kasih pengajar. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak Zam, nanti masak sedap-sedap Kak Zam masak tu Pak Sotong. Allah sedap itu kena rasa tu. Kat mana Kena rasa tu ya. Pak Sotong dengan anak kita masak. Macam bercuti ni. Kak Rizal je. Anem. Bukan bercuti. Saya kat rumah saya kat Terengganu. Oh, Nem ada resort. Nem. Nem ni kat Terengganu, Salihah Nem di rumah. Oh, patutlah. Apa dia, Nem? Kat Terengganu kat mana? Kat Terengganu kat mana? Kuala Di mana? Terengganu tak? Kampung Murbabata. Rumah Kak Zah tu. Kampung Murbabata. Boleh kontak Kak Zah Okey, ya ada. Kak Zah Subang Takir. Kak Zah Subang Takir. Bandar Raya Subang Takir. Tahu Kak Ijah dengan Yam sama. Bandar Raya Subang Takir. Okey, insyaAllah. Okey, nanti kita Assalamualaikum. Okey, Nem. Sama saudara. Ya Allah. Sehat.